Hukum riba, semua pihak ataupun individu yang termasuk dalam pengurusan pinjaman adalah terlibat dengan kegiatan riba. Mereka terdiri daripada peminjam iaitu penerima hutang dan pemberi hutang atau institusi yang memberi hutang. Pada masa sekarang, banyak produk-produk kewangan yang mempunyai elemen riba terdapat di pasaran, contohnya seperti insurans konvensional, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan dan kad kredit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأحل الله البيع وحرم الربا. Maksudnya, Allah telah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba dari surah Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Taala tadi, apakah yang dimaksudkan dengan riba dan jenis-jenisnya? Sebelum itu, ingin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Siti Natasha Aida binti Burhan, merupakan Timbalan Esko Kesenian dan Kebudayaan Kelab Al-Hujah sesi 2022-2023. Baiklah, pada hari ini saya akan mengupas tajuk yang menarik perhatian masyarakat kini iaitu pinjaman yang dianggap riba. Dari segi bahasa, riba bermaksud lebihan ataupun tambahan. Ia juga boleh didefinisikan sebagai segala bentuk tekanan yang berlaku melibatkan urusan jual beli atau pinjaman. Manakala dari segi istilahnya pula, riba bermaksud sebarang tambahan ke atas hutang akibat tempoh dan tambahan dalam urusan melibatkan item-item tertentu iaitu ribawi. Item ribawi pula bermaksud item wang seperti mata wang, emas dan perak dan juga makanan asasi seperti tamar, beras, garam dan gandum. Berhubung soal hukum riba, semua pihak ataupun individu yang termasuk dalam pengurusan pinjaman adalah terlibat dengan kegiatan riba. Mereka terdiri daripada peminjam iaitu penerima hutang dan pemberi hutang atau institusi yang memberi hutang. Tahukah anda, sebagai orang Islam, kita kena menjauhi beberapa jenis riba supaya tidak terjerumus ke lembah dosa. Oleh itu, amat penting untuk tahu berkenaan jenis riba yang ada supaya tidak terlibat dengannya, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pada masa sekarang, banyak produk-produk kewangan yang mempunyai elemen riba terdapat di pasaran, contohnya seperti insurans konvensional, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan dan kad kredit. Malah tanpa kita sedar, perbuatan kita sendiri pun boleh menjerumuskan diri ke dalam lembah riba jika tidak berjaga-jaga. Jadi, untuk perkongsian kali ini, saya nak berkongsi serba sedikit berkenaan riba dan jenis riba yang ada supaya kita semua dapat berhati-hati agar tidak terlibat dengan amalan haram ini. Perkongsian kali ini saya petik daripada buku Riba dan Isu Kewangan Semasa tulisan Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Uzar, terbitan Telaga Biru, Sedim Berhad. Daripada definisi riba yang diberikan di atas, riba boleh dibahagikan kepada dua jenis utama iaitu riba ad-duyun dan riba al-buyu'. Riba ad-duyun melibatkan urusan pinjaman dan hutang, manakala riba al-buyu' melibatkan urusan jual beli item ribawi. Riba al-duyun melibatkan kadar lebihan faedah yang terhasil disebabkan tempoh, sama ada tempoh pemberian pinjaman mata wang atau manfaat sesuatu aset. Dalam erti kata lain, riba ad-duyun melibatkan sebarang jenis pinjaman yang membawa manfaat tambahan kepada pemberi pinjam dan memenuhi 3 syarat yang berikut. Yang pertama, terhad kepada manfaat material. Yang kedua, manfaat tambahan diterima pemberi pinjam, bukan peminjam. Yang ketiga, manfaat disyaratkan atau dipersetujui awal. Untuk memudahkan pemahaman, riba ad-duyun dibahagikan kepada dua iaitu riba al-qard dan riba al-jahiliyah. Yang pertama ialah riba al-qard berlaku apabila melibatkan sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Riba jenis ini adalah yang paling popular dan banyak berlaku di kalangan masyarakat sekarang. Sebagai contoh, si A meminjamkan duit RM1000 kepada si B dan meletakkan syarat si B mesti memulangkan balik sebanyak 1200 nanti. Lebihan RM200 Malaysia tersebut adalah riba. Yang kedua adalah riba jahiliah. Riba jahiliah berlaku apabila sebarang manfaat atau kadar tambahan yang dikenakan apabila bayaran pinjaman melebihi tempoh yang ditetapkan. Boleh juga dikatakan riba jahiliah adalah sebarang denda atau penalti apabila peminjam lambat atau menangguhkan membayar pinjaman seperti mana tempoh yang ditetapkan. Contohnya,
Si B meminjam daripada si A dan berjanji akan bayar sepenuhnya dalam tempoh 5 bulan. Tetapi si B gagal bayar pada bulan ke-5. Sebaliknya bayar pada bulan ke-8 menyebabkan si B didenda atas kelewatan membuat bayaran tersebut. Denda tersebut adalah riba. Seterusnya kita berpindah pula kepada jenis riba al-buyu'. Riba al-buyu' dipecahkan kepada dua bahagian juga, iaitu riba al-nasa' dan riba al-fard. Riba al-nasa' ini berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara item ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Contoh situasi yang berkait adalah seperti membeli emas secara bertangguh atau berhutang. Dapat emas hari ini, bayaran dibuat selepas beberapa hari, atau buat bayaran hari ini, emas dapat minggu hadapan. Situasi ini juga terlibat dengan item ribawi lain seperti perak, beras, tamar dan gandum. Untuk elakkan riba an-nasa', perlu ingat perkara ini, iaitu transaksi pertukaran item ribawi mestilah dilakukan serentak ketika penjual dan pembeli menyerahkan item masing-masing sebelum berpisah. Yang kedua ialah riba al-fard. Riba ini melibatkan jual beli atau pertukaran antara item ribawi yang sama jenis, yang mana berlaku apabila berat dan kuantiti pertukaran tersebut adalah tidak sama. Contohnya seperti menukarkan 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Bagaimana pula kalau kita menggunakan duit dari pinjaman riba untuk mencari rezeki, seperti membuat modal memulakan perniagaan? Maka hasil daripada perniagaan yang kita dapat itu halal ataupun tidak? Terdapat contoh lain bagi memudahkan pemahaman berkaitan haram lizatihi selain ayat Quran dari surah Al-Baqarah ayat 275. Contohnya solat di tanah yang dirampas. Solat pada asalnya adalah perkara yang disyariatkan, tetapi ia akan menjadi dosa atas sebab tanah yang dirampas. Selain itu, solat dengan memakai pakaian yang dicuri. Solat pada asalnya adalah perkara yang disyariatkan, tetapi perbuatan tersebut dikira sebagai haram dan berdosa atas sebab pakaian dicuri itu. Namun solat itu masih sah. Pinjaman berasaskan riba adalah haram dan antara dosa besar seperti yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Namun begitu, hasil daripada perniagaan yang dijalankan menggunakan wang tersebut adalah halal dan boleh digunakan. Hal ini kerana wang yang dipinjam tersebut menjadi milik peminjam dan boleh digunakannya. Pengharaman tersebut adalah kerana haram li ghairihi, yakni haram disebabkan perkara lain, iaitu kerana tolong-menolong dalam transaksi riba. Kesimpulannya, riba boleh wujud dalam banyak keadaan dan situasi, dan kita sendiri boleh terjerumus dengan amalan dosa besar ini jika kita tidak berhati-hati dan kurang ilmu tentangnya. Diharapkan perkongsian kali ini dapat menyedarkan para pendengar semua tentang riba dan membantu untuk menjauhkan dari terlibat dengannya. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.